menghabiskan waktu kita di antara Maghrib hingga ke Isya tahtal mawdu' di sebalik Palestin. Jemaah rahmati Allah, 75 tahun sudah pun berlalu daripada Nakbah yang pertama, Intifada pertama, Intifada yang kedua, berterusan sehingga sekarang Nakbah yang kedua, dan belum lagi berhenti. Tidak seperti 75 tahun yang lalu, ia seolah-olah isyarat yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh lihat di dalam hadis, banyak ulama-ulama kita menyebutkan antara poin yang perlu kita perhatikan ini adalah penaklukan Baitul Maqdis. Setelah daripada itu akan ada penaklukan Madinah, dan tidak lama kemudian akan keluarlah barisan-barisan pendukung Dajjal la'natullah. Jemaah rahmati Allah. Nah, jadi alhamdulillah, syukur kita berada, masih boleh solat di Masjid Al-Huda dengan karpet yang sangat lembut, sedangkan saudara kita di sana hanya beralaskan batu dan tanah. Penat balik, kita ada tempat berteduh, alhamdulillah. Tetapi saudara kita yang berada di Gaza hanya berlindung di sebalik runtuhan rumah dan bangunan yang hancur. Buka peti ais saat kita lapar, pergi ke kedai saat ada yang ingin kita makan, alhamdulillah. Tetapi sampai saat ini tidak ada lagi makanan yang dapat mereka makan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka ada perkara yang perlu kita ambil iktibar. This is time for us to hijrah. Sekaranglah masanya untuk hijrah. Nah, jadi bismillah, pada malam ini kita akan sama-sama bahas satu tajuk, iaitu di sebalik Palestin. Bismillah. Untuk memahami masalah Palestin, ada beberapa pendekatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ini adalah pendekatan what dan juga how. Yang kedua, ini adalah pendekatan why. Apabila seseorang atau kebanyakan daripada kita, hampir 80% menggunakan pendekatan yang pertama dengan what dan how. Apa dan how, bagaimana, sehingga akan menimbulkan perselisihan, perpecahan, beza argumen, pendapat, dan hujung-hujungnya akan merasa lebih baik. Aku lebih baik dengan pendapat aku. Nah, ada sampai yang kutuk pejuang-pejuang di sana. Ada sebahagian tokoh yang berkata hijrah saja lebih baik, pindah saja lebih baik, aman, tak ada peperangan, dan macam-macam perkara. Nah, jadi daripada pendekatan yang pertama, what dan how, tidak boleh kita jadikan permulaan untuk kita mengenal Palestin. Seperti mana yang disebutkan oleh seorang profesor daripada Gaza yang mengabdikan 40 tahun umurnya untuk mengkaji tentang permasalahan ini. Beliau berkata, Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, beliau berkata bahawa untuk membebaskan Gaza itu bukan dengan pembebasan tanah, tapi dengan pembebasan fikiran. Nah, jadi sebab itu kita perlu pendekatan yang kedua, iaitu why. Ajar anak kita, diri kita, isteri kita, keluarga kita untuk menyelesaikan masalah dengan bermulanya why. Kenapa? Apabila seseorang menyelesaikan masalah dengan why, maka what dan juga how ini akan dijawab dalam satu pertanyaan. Nah, di sini adalah kenapa kita harus membantu, kita harus membela, kita harus memperhatikan Baitul Maqdis dan juga saudara kita di sana. Timbulkan pertanyaan ini terlebih dahulu. Barulah nanti akan berhujung persamaan rasa. Rasa kita akan sama, persatuan kita akan kuat, saling bertoleransi satu dengan yang lain, saling menghargai, dan akan adanya collaboration antara kita dengan yang lain. Dan biasanya ini akan berlaku secara long lasting. Jadi jemaah rahmati Allah, untuk memahami why,
maka ada beberapa poin yang sudah saya siapkan. Nah, ada beberapa tahap sebelum kita menjawab pertanyaan why. Yang pertama adalah kita membebaskan fikiran kita. Ini ghazwatul fikr. Ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk pengetahuan, saya pernah sampaikan di sini, waktu masuk saja ke bumi Palestin, Israel buat satu penempatan. Senang cerita, itu adalah penempatan hasil wakaf. Wakaf orang-orang Yahudi dibuat satu penempatan, dibuat sekolah, nak belajar percuma, dibuat kafe, kedai makan, nak makan free, dibuat ni klinik, hospital, sakit pun free, dibuat stesen transportation di kibbutz pun free juga. Jadi mereka bekerja ikut bidang masing-masing, duit daripada harta wakaf, dan akan kembali ke Israel. Satu kibbutz saja menyumbang 3 bilion dolar setahun, dan di Israel ada 280 kibbutz. Subhanallah. Dan di sekolah anak-anak mereka tak belajar macam gitu, tak guna silibus macam gitu, tapi mereka lebih didedahkan tentang sejarah kenapa mereka ditindas, sejarah apa yang perlu mereka buat, sejarah apa yang perlu mereka siapkan, dan itu tidak ada pada jiwa anak-anak itu. Bahkan mungkin gitu, kita tak tahu apa yang nenek moyang kita perjuangkan dulu. Kita tak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan anak-anak kita pun tak tahu. Tapi itu tidak berbeza dengan mereka. Mereka dah tanamkan perkara itu daripada kecil. Dan kalau kita lihat daripada keruntuhan kerajaan Uthmaniyah sehingga terjadinya pembelotan, dijualnya Palestin, itu kerana apa? Fikiran yang sudah dihancurkan, iman yang sudah lemah dilemahkan oleh mereka. Sebab mereka nak lemahkan kita secara fizik tak boleh, maka mereka lemahkan kita secara fikiran. Mereka nak lemahkan kita, hancurkan kita dari luar tak boleh, maka mereka akan hancurkan kita daripada dalam. Subhanallah. Nah, jadi untuk sekadar mengingatkan diri kita bahawa pertempuran sesungguhnya bukan terjadi di wilayah Gaza, tapi di sini, di dalam kepala kita. Berapa banyak daripada kita yang salah berfikir. Nah, jadi sebab itu pentingnya kita untuk mengawali pemikiran utama itu dengan melihat apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi daripada Makkah sampai ke Madinah mengajarkan ilmu tentang Palestin atau Baitul Maqdis kepada para sahabat. Lebih kuatnya lagi apabila Nabi sudah hijrah ke Madinah. Itu tidak ada hari yang Nabi tidak sampaikan peringatan berkenaan Baitul Maqdis, sehingga sahabat pening, wahai Rasulullah, kami ni nak fokus yang mana, masjidmu atau Masjidil Aqsa? Dan kata Nabi SAW, masjidku lebih utama. Nah, kita lihat Nabi membentuk para sahabat 14 tahun dengan ilmu. 14 tahun saja dengan why. Kenapa Baitul Maqdis sangat penting untuk umat Islam? Kenapa Baitul Maqdis perlu ditawan? Kenapa Baitul Maqdis perlu kita rebut kembali? Itu ambil masa 14 tahun. Subhanallah. Jemaah rahmati Allah. Dan kemudian 2 tahun setelah Nabi wafat, disambung oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, diteruskan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pada tahun pertama Sayyidina Umar memerintah kerajaan Islam, maka Baitul Maqdis dapat ditewaskan atau dapat diambil kembali. Total 14 tahun secara ilmu Nabi ajarkan. Kemudian 2 tahun secara negosiasi melalui zaman Abu Bakar, dan 2 tahun lagi adalah perebutan kembali. Total 18 tahun. Jadi sangat penting. Bahkan rasanya tidak cukup hanya dengan tempoh tak sampai 40 minit untuk kita faham dengan betul kenapa kita perlu perhatikan Baitul Maqdis. Jemaah rahmati Allah. Tapi insya-Allah saya sudah ringkaskan. Mudah-mudahan
dapat kita menambah keilmuan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Maka itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dan tidak kalah penting, ini adalah tentang sejarah Palestin. Jemaah rahmati Allah, pernah tak kita terfikir siapa sebenarnya penduduk asal daripada Palestin? Pernah tak kita baca, mungkin ada yang sudah baca, atau pernah tak kita terfikir siapa sebenarnya penduduk asal daripada Palestin? Baik, kita lihat bangsa pertama yang ada di dunia ini adalah bangsa Nafutiyah. Ini yang paling awal menghuni bumi, dan kemudian diganti dengan bangsa Kanaan, iaitu era zaman Namrus, dan kemudian berterusan dengan bangsa Amori, diteruskan lagi oleh Yabusiyah, bangsa Yabusiyah. Yang bangsa Yabusiyah atau Yabus ini antara bangsa yang banyak membuka bandar dan kota, termasuk Itali, Eropah dan sebagainya. Dalam catatan sejarah 119 kota telah dibuka oleh bangsa Yabus. Dan kemudian setelah daripada Yabusiyah ini ada Fenisia, dan seterusnya ini ada bangsa Vonisia, dan seterusnya disambung dengan bangsa Filistin, dan barulah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi sebab itu saat Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihissalam anhuma mengeluarkan Bani Israel daripada Mesir, saat diajak berperang, ni tanah dah dijanjikan pada kamu. Nah, kemudian apa yang Allah rakam dalam Quran menceritakan tentang jawapan-jawapan mereka ini sangat kurang ajar, jemaah rahmati Allah. Nah, izhab anta, kata mereka, kau pergilah. Ini bahasa kurang ajar. Wa rabbuka, dan yang paling kurang ajar lagi, kau pergilah bersama dengan Tuhanmu. Musa, Harun, kau pergilah masuk bersama dengan Tuhan kau, padahal Tuhan mereka sama. Pergi masuklah ke dalam, faqatila, dan berperanglah kamu. Nah, kalau menang baru kami masuk, kalau tak, kami tak masuk. Ini Allah rakam di dalam Quran surah Al-Baqarah. Di jemaah rahmati Allah, ini antara kalimat yang sangat kurang hajar, kalimat yang sangat biadab, dan kalimat yang sangat dahsyat. Dan apabila kita lihat lagi saat Nabi Allah Ibrahim, ada beberapa clue yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim melalui peristiwa disembelihnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Antara anak Nabi Allah Ibrahim selain Nabi Allah Ismail siapa? Selain Nabi Allah Ismail, siapa anaknya? Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ismail ini mewakili bangsa Arab. Kenapa bukan Nabi Allah Ishaq yang disembelih? Kenapa Nabi Allah Ismail? Dan kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang, bangsa mana yang paling banyak disembelih? Disembelih ini kiasan, yang dijajah, yang dengan mudah dihancurkan, diremehkan. Stratanya itu bangsa atau keturunan daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam, atau bangsa Arab. Jemaah, ini saja sudah jadi isyarat yang cukup kuat kepada kita. Tapi nanti akan terus bersambung dan akan kita perkuat dengan hadis-hadis akhir zaman. Nah, jadi setelah masuk Nabi Allah Ibrahim dan poin ke dalam Palestin, dan di antara perkara atau sejarah yang perlu kita lihat ini adalah Israel. Israel itu siapa? Itu adalah gelar yang diberi kepada Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam, yang berarti hamba atau kekasih Allah. Dalam bahasa Ibrani, Israel. Ia memiliki 12 anak lelaki, dan kemudian berketurunan disebut dalam Quran dengan nama Bani Israel. 12 anak ini berasal daripada 4 ibu. Lea melahirkan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulun. Bilha melahirkan Dan dan Naftali. Zilpa melahirkan Gad dan Ashir. Sedangkan Rahil melahirkan Yusuf dan Benyamin. Dari Quran saja kita memahami bahawa kisah Yusuf dimulakan dengan saudaranya yang saling dengki.
konspirasi menyingkirkan Yusuf dari keluarga mereka, berhujung dijualnya Yusuf seperti atau sebagai budak. Kemudian banyak fitnah dan ujian yang berlaku. Pendek cerita, Yusuf menjadi bendahara, dipercaya pula oleh Fir'aun untuk mengatasi kemarau yang dahsyat. Kemudian Yusuf memaafkan saudaranya, mengundang ayah dan saudara-saudaranya. Mengundang dari mana? Itu dari Filistin. Dan menunggu atau berhijrah tinggal di Mesir. Terus berlalu jemaah rahmati Allah, sehinggalah sampai ke zaman Fir'aun yang ke-18. Sampai ke zaman Fir'aun yang ke-18 inilah mereka mula dihancurkan. Mereka mula menjadi budak, sangat dibenci. Kerana apa? Perangai mereka yang pergi mana-mana tempat pun orang tak suka. Suka mengumpat, suka bergaduh, berbunuhan, kasar dan lain sebagainya. Nah, sehinggalah selamatlah Nabi Allah Musa alaihissalam, salah seorang anak lelaki yang terlepas daripada perintah pembunuhan anak-anak lelaki Bani Israel. Perhatikan dari sini. Dari sini saja mereka sudah dibantai dari dulu. Dari dulu mereka sudah dihinakan. Nah, dan Nabi Allah Musa selamat daripada pembunuhan anak-anak lelaki Bani Israel. Dan kemudian lebih peliknya lagi, dibesarkan pula dalam kerajaan Firaun. Ia menerima wahyu memimpin Bani Israel menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah di Ardul Muqaddas. Di mana Ardul Muqaddas? Baitul Maqdis. Dan Musa lalu memimpin Nabi Israel dengan berbagai macam mukjizat, bermula daripada tangan yang bercahaya, terbelahnya laut. Namun tetap saja Bani Israel mengkhianati Musa AS. Dan dari sini kita tahu bahawa Bani Israel sudah lama berinteraksi dengan kebudayaan syirik di Mesir. Nah, seperti mana yang berlaku kepada Musa bin Zaffar. Musa bin Zaffar ni siapa? Sebahagian ulama kontemporari berkata itu adalah salah seorang daripada 1000 penyihir yang kalah melawan Nabi Allah Musa, sengaja disisipkan masuk ke dalam pasukan Nabi Allah Musa, menyeberang laut, menyamar sebagai millah Ibrahim, yang memegang ajaran Ibrahim. Dan kemudian lewat 2 hari saja, 40 hari naik ke atas, berdialog dengan Allah. Dan kemudian lewat 2 hari dah ada dah satu patung yang diberi nama Samiri. Jemaah rahmati Allah. Dan mereka menyembah, nak juga nampak bentuk Tuhan tu, nak juga nampak. Tu perangai buruk daripada mereka. Padahal beragam macam mukjizat telah ditunjukkan, tetapi mereka nak juga ingkar pada perintah Allah, nak juga nampak perkara tersebut. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, kalaulah kita zaman sekarang, contoh, nampak patung tu pula dari emas, boleh pula bergerak, boleh pula bercakap, agak-agak berapa ramai yang ikut patung tadi? Betul tak? Subhanallah. Tapi kalaulah itu berlaku sekarang, nabinya sudah tiada, itu masih logik lagi. Ini nabi masih ada, Nabi Harun masih ada dekat bawah, Nabi Musa aja yang naik pun masih dilanggar juga. Ini sifat buruk mereka. Dan Bani Israel ini juga antara kaum yang pembangkang, jemaah rahmati Allah, kaum yang penakut. Dan Al-Quran menyampaikan tingkah mereka itu sehingga Allah haramkan negeri itu, tanah suci yang sudah dijanjikan bagi mereka selama 40 tahun. Kemudian wafatlah Harun dan Musa. Kita percepat. Kemudian berterusan kepada Bani Israel, diberikan pula kepada mereka Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha ini sudah ada saat menemani Nabi Allah Musa mencari Nabi Allah. Nabi Allah siapa? Yang hidup sampai sekarang? Nabi Allah Khidir alaihissalam, yang menemani Nabi Allah Yusha bin Nun. Salah seorang daripada ribuan Nabi, ratus ribu Nabi dan Rasul yang izin Allah dapat menghentikan matahari, sehingga mereka masuk melawan peperangan, dan mereka menang dan masuklah mereka ke dalam Palestin. Kemudian bergantilah sehingga kepada pemerintahan Talut, yang ini menjadi raja Bani Israel.
Namun mereka kata pula, kembali mengolok-ngolok Talut dengan kata apa, kita orang ni miskin, masuk sini miskin, kau tak boleh nak jadikan kami kaya, tak boleh nak jaga kami, mereka lebih berhak daripada yang lain. Akhirnya mereka bergaduh, berperang dan sebagainya. Dan bergantilah kepada masa Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam menjabat nabi sekaligus raja bagi Bani Israel. Nabi Daud memiliki keturunan, iaitu Nabi Sulaiman, iaitu masa kejayaan yang paling tinggi bagi Bani Israel, yang dapat membangun Haikal Sulaiman atau kuil suci, tempat menyembah Allah di Baitul Maqdis. Kemudian habis peninggal Nabi Sulaiman, kerajaan terpecah menjadi dua, iaitu Yeroboam yang merupakan jeneral Bani Israel, tidak menerima kepimpinan Rehoboam yang merupakan keturunan Nabi Sulaiman. Dari sini muncul kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem dipimpin oleh Rehoboam, dan kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria yang dipimpin oleh Yeroboam juga. Kerajaan Yehuda di bahagian selatan didukung oleh Bani Yehuda dan Bani Bunyamin, sementara ke-10 Bani lainnya mendukung kerajaan Israel di bahagian utara. Perang saudara terus terjadi. Situasi dimanfaatkan oleh kerajaan Assyria yang akhirnya menaklukkan kerajaan Israel bahagian utara pada 722 sebelum Masihi, mengusir banyak penduduknya, menamatkan kerajaan Israel daripada dunia, mengepung Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Sebelum sempat menguasai kerajaan Yehuda, kerajaan Assyria dikalahkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh raja terkenal Nebukadnezar, menaklukkan kerajaan Yehuda pada 597 sebelum Masihi. Haikal Sulaiman hancur, yang menjadi kebanggaan mereka hancur oleh pasukan Babylon, dan seterusnya menjadi tawanan. Bakinya lari ke Mesir dan wilayah sekitar. Bani Israel banyak hidup di kota Babylon sebagai budak, sebagai tawanan, namun mereka tetap menjalankan tradisi kepercayaan mereka. Pada 539 sebelum Masihi, Persia pula masuk menyerbu Babylon. Raja mereka Cyrus the Great ini mengirim banyak tentera, kemudian menjadikan Yahudi sebagai tawanan mereka juga lagi. Ada yang dibunuh dengan mudah dan sebagainya. Nah, tapi mereka juga mengembalikan Yerusalem kepada mereka, memerintahkan mereka untuk membangun Haikal Sulaiman. Itu pada zaman Cyrus the Great. Dan pembangunan ini siap pada 516 dan seterusnya menjadi kota ibadah bagi kaum Yahudi. Berganti dan terus berganti, Rom masuk, dan seterusnya lagi dipimpin oleh satu pembikinan atau pembuatan kuil yang sangat dahsyat di sana, yang didirikan di atas reruntuhan Haikal Sulaiman yang dihancurkan untuk kali kedua. Dan setelah itu 580,000 orang Yahudi terbunuh dalam pemberontakan ini. 50 kota benteng, 980 kampung dan desa diratakan. Dan ini peristiwa paling penting yang dicatat oleh kerajaan Yahudi. Dan sebab daripada sinilah kaum Yahudi terus bertebaran ke seluruh dunia yang dikenal dengan diaspora, penghijrahan beramai-ramai. Dan peristiwa ini kelak akan diceritakan turun-menurun sampai sekarang. Sebab itu tidak pelik kalau mereka sanggup buat bayi dengan cara yang sangat dahsyat. Tidak pelik kalau mereka sanggup langgar orang-orang Gaza dengan tank-tank mereka. Tidak pelik apabila sifat dan sikap mereka lebih teruk daripada binatang, kerana sejarah yang diceritakan kepada mereka ini menyebabkan hilangnya sifat kemanusiaan dalam diri mereka, dan menjadikan mereka ini lebih tinggi nilai hidupnya berbanding orang lain. Mereka tengok kita macam binatang jemaah rahmati Allah. Ini subhanallah. Dan seterusnya, habis peristiwa tadi, kota itu diganti namanya oleh Kaisar Hadrian menjadi Aelia Capitolina, dan daerah kerajaan Yehuda diganti menjadi Syria Palestin. Untuk memberikan wajah baru, kota ini dikuasai penuh oleh bangsa Rom. Yahudi tak boleh masuk walau satu orang pun
ke dalam kota ini kecuali setahun sekali merayakan hari raya Tisha B'Av. Jemaah rahmati Allah. Dan menyebarlah mereka ke laut Mediterania sebagai medium penyebaran. Mereka hidup dan tinggal di zaman Imperium Romawi. Di sisi lain, kita lihat banyaknya pergantian yang berlaku. Kerajaan Yehuda akhirnya jatuh, dan kemudian Yerusalem jatuh ke tangan Parsi pula pada tahun 614. Saat Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi, Yahudi sudah menyebar di pemukiman orang Arab. Di Madinah setidaknya ada Yahudi Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada Bani Qainuqa. Kemudian mereka terus provok kaum muslim, memunculkan makar, mengganggu kaum muslim, sampai akhirnya Rasulullah SAW mengusir mereka secara terus daripada Haramain. Dan orang Arab mengenalnya dengan nama Ilya, tapi Yahudi masih menyebutnya dengan Yerusalem. Dan Rasulullah mengenalkan nama baru bagi tempat ini, iaitu Baitul Maqdis. Nah, diberi nama Baitul Maqdis ini melalui lisan Rasulullah SAW. Dan di sana terdapat Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah melakukan perjalanan malam. Jemaah rahmati Allah, saat Nabi diuji, Allah hibur Nabi dengan travelling. Travelling ke mana? Masjidil Aqsa. Dan tempat itu perlu kita perhatikan. Dan ini ada dirakam dalam surah Tin. Jemaah rahmati Allah. Maka kita teruskan. Ditawan pertama kali pada zaman Khalifah Umar Ibn Khattab pada tahun 637 Masehi oleh Patrick Sophronius, sekaligus menjelaskan status tanah ini yang daripada dikuasai Rom bertukar menjadi Muslim. Dan kemudian Umar memberi jaminan kepada penduduk Kristian yang ada di sana, mencabut larangan berkunjung bagi bangsa Yahudi yang sebelumnya tak boleh setahun sekali, dan kemudian boleh tinggal di sana. Syarat duduk di bawah pemerintahan Islam, dan menjamin kebebasan beribadah. Pada zaman pemerintahan Islam mereka bebas ibadah, tapi pada zaman mereka memerintah, orang yang solat pun dibunuh. Dan begitulah Islam memberikan ketenangan pada Yerusalem, atau lebih popular Baitul Maqdis, yang pada sebelumnya ini gusar, sedih, tidak tenang menyelimuti Baitul Maqdis. Dan setelah daripada itu, jemaah rahmati Allah, terjadilah perang salib yang pertama di Itali pada tahun 1099. Yerusalem kembali dikuasai oleh Kristian. Penduduk Islam dan Yahudi pun tidak terlepas daripada pembantaian yang sangat dahsyat pada peperangan salib. Pada tahun 1187 Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kota ini kembali ke tangan Muslim. Kemudian berpindah ke Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah. Alhamdulillah. Sampai dengan Khilafah Utsmaniyah. Tiga kaum tadi masih boleh ibadah dengan tenang di sana. Dan setelahnya, jemaah rahmati Allah, setelah pengusiran yang terjadi beberapa kali, maka mereka mula menyusun dan merancang strategi untuk menjatuhkan musuh-musuh mereka, iaitu orang Islam itu sendiri, dengan cara menyerang pemikiran mereka. Racun-racun itu dimasukkan di dalam fikiran kaum muslimin, memulai pembusukan daripada dalam. Mereka memberikan racun pemikiran liberalism. Mereka mengkritik kepada Quran dan hadis, ilmu kalam, menanamkan kebanggaan asabiyah, termasuklah di dalamnya nationalism, serta banyak perkara lain. Dan ini berhasil. Kaum muslimin menjadi semakin lama semakin lemah. Khilafah Islam yang merupakan kesatuan awal ini makin lama makin rapuh kerana racun sukuism dan juga nasionalisme. Belum lagi lemahnya internal kaum muslimin yang jumud dengan
dunia pada waktu itu. Jemaah rahmati Allah. Sehingga pada tahun 1860 lahir seorang Yahudi yang memperkenalkan satu ajaran atau teori yang ditulis dalam buku The Jordanstadt pada tahun 1896 dan kemudian difund secara penuh oleh Lord siapa namanya, Rothschild, dan seterusnya diringkaskan lagi sehinggalah pada zaman Uthmaniyah Hazel datang bawa duit 300, tak silap saya 300 juta dolar pada waktu itu. Dia beritahu kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua, aku nak beli Palestin, kita orang nak beli Palestin. Dan Sultan Abdul Hamid kedua jawab apa? Beritahu pada para Yahudi yang tidak sopan tadi bahawasanya hutang-hutang Uthmaniyah itu bukan satu hal yang hina. Banyak negara ada hutang mereka masing-masing, tapi tanah ini adalah tanah kaum muslimin. Aku tidak akan menjual walau seinci pun. Kau boleh ambil apabila Uthmaniyah sudah tiada. Dan daripada situlah mereka mulakan serangan menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Jemaah rahmati Allah. Maka khilafah Uthmaniyah jatuh 1902. Dan pada 1918 ini terjadinya peperangan, dan pada waktu itu khilafah dipecahkan menjadi negara-negara yang kecil, diserahkan kepengurusannya kepada UK dan Perancis selaku sekutu pemenang perang, dan daripada sinilah petaka dimulakan. 1916 Perang Dunia Pertama, Inggeris dan Perancis menandatangani perjanjian Sykes-Picot, yang intinya siapa yang kalah dalam perang ini tanahnya mesti diserahkan kepada Inggeris. Dan pada waktu itu Lord Rothschild menulis surat kepada Lord Lionel Walter Rothschild, dan kemudian dibuatlah perjanjian ini dan dirasmikan satu perjanjian baru, iaitu pendirian negara Israel yang ditulis dalam deklarasi Balfour. Nah, jadi ringkasnya lagi, tak lama selepas tu 1922 Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations, iaitu cikal bakal PBB, memberikan landasan atau mandat diangkat wilayah Palestin dan diserahkan kepada Yahudi atau Israel. Dan setelah daripada itu 1.3 juta kaum Yahudi mula berpindah daripada negara mereka masing-masing menuju ke satu tempat yang sekarang ini kita kenal dengan nama Israel. Dan puncaknya pada tahun 1947 PBB umum secara rasmi berdirinya negara Israel. Pada waktu itu 55% tanah Palestin diambil. Dan yang paling dahsyat, perhatikan, setelah negara Israel berdiri, yang paling dahsyat Mesir, Jordan, Lebanon, Syria dan yang seterusnya ini mula memberikan perhatian kepada Israel. Dan sehinggalah hari ini 90 dari 55% menjadi 70%, menjadi 90%. Tanah yang berada di sana sudah diambil secara paksa. Satu persoalan, kenapa setelah 75 tahun baru sekarang tentera Hamas menyerang Israel dengan dahsyat? Kita lihat banyak ulama-ulama kita yang menjelaskan, dan guru-guru kita yang menyampaikan dalam bab eskatologi bahawasanya ada satu perjanjian yang sudah dibuat daripada waktu itu, iaitu normalisasi Israel. Mereka nak
banyak negara Islam mengakui mereka sebagai negara. Nah, lately yang semakin hampir ini adalah Saudi. Ini adalah Saudi. Dan apabila itu berlaku, mereka buat satu lagi plan pada tahun ini. Pada bulan Oktober tak silap saya, mereka dah buat plan untuk pindahkan semua penduduk Muslim yang berada di Gaza di dataran Sinai. Dan itulah tempat pemerintahan atau negara baru bagi mereka. Jemaah rahmati Allah, saudara kita di sana menjadi stateless di tanah tempat darahnya sendiri. Kalau daripada sini saja masih ada yang marah kenapa mereka menyerang Israel, saya masih tak boleh berfikir dengan jernih. Kenapa ada orang yang sanggup berkata seperti tadi? Ibarat kita tolong pengemis masuk dalam rumah kita, beri makan, beri minum, beri pakaian. Apabila mereka sudah kuat, kita yang ditendang keluar dari rumah sendiri. Adakah kita akan ikut sahaja atau kita melawan? Lebih baik mati melawan daripada mati duduk daripada lari meninggalkan peperangan. Ini subhanallah, jemaah rahmati Allah. Anak-anak mereka Quran tidak lepas daripada bibir mereka. Nah, dan ini sesuai dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan Baitul Maqdis akan dijajah. Tinggal satu negara lagi yang belum dijajah secara rasmi. Apa dia? Madinah. Kerana salah satu sebab kenapa mereka teruskan juga serangan, ini salah satu sebab yang saya terima daripada guru-guru kami. Guru-guru kita sebut antara sebab kenapa mereka tak hentikan. Tapi kita berhenti untuk azan, insyaAllah. Seminit lagi. Seminit lagi ya? Ke sekarang? Seminit lagi. Nah, kenapa mereka teruskan juga walaupun satu dunia menentang? Ini tak macam 75 tahun yang dulu. Peperangan yang dulu hampir sama, mereka berperang juga. Mereka ada buat genjatan senjata juga, tapi tak macam sekarang. Nah, jemaah rahmati Allah, kenapa? Kerana mereka nak mempercepat proses pengusiran. Mereka nak takluk secara total. Supaya lebih cepat mereka takluk, lebih cepatlah mereka dapat adakan ritual mengundang the false messiah, ya ini Dajjal, Tuhan mereka, yang mereka anggap Tuhan mereka tu. Mereka akan buat ritual tu dengan cepat, lebih bagus. Lebih orang pada azan, insyaAllah.
InsyaAllah. Baik, kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu the conclusion, kesimpulan. Sekarang kita tahu bahawa Inggeris adalah yang pertama kali memberikan jalan kepada Yahudi untuk masuk ke Palestin. Ini Inggeris, kita kena faham. Dan membuat konflik melalui LBB. Dan setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat pula melalui PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, memberikan nyawa pula kepada Israel. Ibarat keluarga, Israel itu bapaknya negara Israel itu bapaknya Inggeris, ibunya Amerika, bidannya PBB. Nah, jadi kita tahu tidak akan mungkin ada solusi yang baik apabila masih berharap kepada dua poin tadi, PBB dan LBB. Jemaah rahmati Allah. Maka yang menjadi masalah, Israel langsung tidak memiliki hak di atas sejengkal pun tanah dekat sana. Jangankan Baitul Maqdis, Tel Aviv saja bukan milik mereka, sebab mereka hanya penjajah yang mengambil tanah kaum muslim dan membunuh para lelaki dan mengambil kehormatan wanitanya. Kita juga jadi tahu secara jelas bahawa ini bukan perang saudara atau hanya sebatas politik, tapi ini adalah agama. Apabila agama kita disentuh, maka kita akan turun bersama-sama dengannya. Jadi Yahudi sangat jelas berdasarkan pilihan mereka pada tanah Palestin, iaitu berdasarkan agama yang mereka yakini, bukan sebab yang lain. Dan siapa yang berkata ini bukan masalah agama, mereka tidak faham sejarah yang berlaku. Jadi jemaah rahmati Allah, dan bagi umat Islam pula, ini akidah yang kita kena yakini. Dan ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baitul Maqdis adalah wasiat Nabi. Dan bahawasanya Yahudi ini adalah musuh yang paling sengit bagi kaum muslim dari dulu lagi, yang mudah suka membuat makar pada waktu-waktu lalu dan juga pada waktu akan datang. Sebab akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, menyampaikan yang kita akan berperang lagi dengan kaum Yahudi. Ini hadis jemaah rahmati Allah. Dan jelas pula Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadisnya yang mulia tentang keistimewaan tanah Syam dan penduduknya, kelebihan Baitul Maqdis dan macam-macam lagi. Nah, jadi kita kena cinta kepada Baitul Maqdis seperti mana kita cinta kepada Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Tapi ada pertanyaan yang muncul sekarang, bagaimana solution total untuk masalah Palestin? Kepada siapa umat Islam boleh berharap? Adakah kepada PBB? Mustahil. Kepada Amerika Syarikat? Tak mungkin. Atau kepada siapa lagi kita perlu berharap? Dan di antara perkara ini jemaah rahmati Allah, sebahagian ulama temporary menyatakan, saat Israel sebut sahaja, declare sahaja Israel ini sebagai satu negara, kemudian menyerang atas nama negara tersebut, maka ada 3 puak yang akan muncul. Yang pertama adalah yang melawan secara habis-habisan. Dia nak tengok mana yang jadi geng dia, mana yang tidak. Pertama. Kemudian yang kedua, yang menyokong mereka. Dan yang ketiga, ini adalah yang langsung tak ambil tahu, berlepas tangan. Dan 3 kelompok ini dah nampak, betul? Dah ada draft dan grafnya, dah jelas. Jadi secara kesimpulan akhir, Baitul Maqdis adalah milik kaum muslim. Mereka masuk kerana sebab agama, mereka menjarah kerana sebab agama. Jadi apabila agama kita diusik, kita tidak boleh berdiam diri. Minimum yang boleh kita lakukan sekarang ini 3. Pertama, kita cari tahu tentang sejarah. Yang kedua, doa. Yang ketiga yang boleh kita lakukan, boikot. Di Indonesia luar biasa jemaah rahmat. Saya baru balik daurah 3 hari di Jogja. Ini di supermarket mereka, walaupun mereka rugi supermarket tu, mereka letak line X tu, barang Yahudi kumpul semua dekat situ. Ini subhanallah. Ada satu cara kita boleh cek. Buka Google. Okay, kalau ada handphone, buka Google, type BDNAASH. BDNASH. BDNAASH. BDNASH.
Kemudian tulis nama produk yang kita nak tengok. Tak perlu jauh-jauh. Cuba type ni. Banyak tak orang ada tisu ni? Cuba type ni. BDNASH, BDNAASH. Kemudian type nama ni. Dia produk mana? Produk Yahudi je, tuan-tuan. Betul? Kata Buya Yahya, kalau sebab air, kalau di sana ada air nama Aqua, itu salah satu daripada anak syarikat Yahudi. Dia banyak, kalau makanan tak silap saya Mondelez, mana tengok ada nama Mondelez, itu daripada mereka. Kata Buya, kalaulah dengan air saja kita tak boleh nak tahan, dengan air saja kita sudah kalah, bagaimana perjuangan yang seterusnya? Lebih baik haus, lebih baik mati daripada menyokong mereka. Apa lagi yang boleh kita buat? Di sana buat tugas mereka, kita di sini buat tugas kita. Nah, ingat 8F yang disusun oleh orang Yahudi. Pertama, dia akan hancurkan faith. Mereka akan hancurkan keyakinan, otak, fikiran, hati mereka akan pecah belahkan gitu. Dan kemudian mereka akan buat apa? Yang kedua, food. Mereka akan buat makanan, daripada makanan itulah akan melemahkan semuanya. Hati-hati dengan makanan. Makanan yang syubhah saja akan menimbulkan perkara yang luar biasa pada tubuh kita. Jadi jemaah rahmati Allah. Maka banyak lagi, ada 8F, termasuk fashion, termasuk freedom, tu yang ada liberalism, sangat bahaya. Okey, saya terperangkap dalam badan lelaki padahal dia perempuan. Perempuan je lah, apa nak jadi lelaki pula kan. Ini subhanallah. Ini cuma rahmati Allah. Tu freedom, kebebasan dalam bercakap. Kita tidak ada kebebasan ini kerana kita adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk apa kita memilih freedom kita sendiri? Baik. Nah, jadi ini semua sudah disusun dengan matang oleh mereka. Mereka ni penakut, mereka ni lemah, mereka ni pengecut, tetapi mereka Allah beri kelebihan. Apa dia? Sangat cerdik dan sangat pandai. Smart. Jemaah rahmati Allah. Nah, jadi Baitul Maqdis adalah milik kita. Kita tak boleh serahkan kepada sesiapa pun. Maka siapa pun yang tidak terpanggil saat Baitul Maqdis dihancurkan, mereka perlu bertanya, bila Allah dan Rasul menyebut-nyebut tempat itu, mengapa tak ada sikit pun rasa peduli dalam hati kita? Siapa yang tak peduli pada tanah itu, Allah dan Nabi-Nya menyebutkan kepedulian tentang tanah ini, kenapa kita tidak tersentuh walau sedikit? Jemaah rahmati Allah, harga ini tidak dapat ditebus dengan murah. Kita harus buktikan kepada Allah yang kita layak bersama-sama dengan mereka. Nah, dan di antara khulasah yang seterusnya, poin sekarang adalah Muslim terpecah belah. Kita sekarang terpecah belah. Kenapa kita tak dapat nak bantu? Semua yang ada dekat sekeliling Palestin itu negara Islam. Kenapa mereka tak sanggup menyerang negara yang sekecil tadi itu? Kerana apa? Hancurnya hati mereka, hancurnya sifat ukhuwah Islamiyah dalam diri mereka. Dan yang paling bahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan hadir penyakit yang dipanggil wahan, cinta dunia dan takut pada mati. Ini subhanallah. Jemaah rahmati Allah. Maka perhatikan buah tin dan zaitun. Kita tentu tidak asing lagi dengan surah ini, wattini wazzaitun. Itu sumpah Allah untuk mengarahkan pandangan Rasulullah dan sahabat kepada negeri yang dipenuhi dengan pokok tin dan pokok zaitun. Zaitun dikenal dunia dengan lambang perdamaian. Di Baitul Maqdis, dia lebih lagi daripada itu. Dia adalah sejarah, ekonomi, budaya, identiti. Sebab pokok zaitun ini dapat bertahan ratusan hingga ribuan tahun, menjadi warisan keluarga, tradisi dan kehidupan. Dalam masa dijajah ni pun, penduduk Palestin menjaga 10 juta pokok zaitun.
Mereka menanamnya di tengah-tengah kedatangan pendatang haram Israel, kerana melindungi jati diri mereka. Dan tidak hairan bila penjajah Israel menyasarkan untuk merosak pokok ni. Dari data tahun 1967 sehingga 2013 sahaja, 800,000 pokok zaitun dirosak oleh penjajah Israel, dan kerugian 180 juta setahun bagi petani. Dan ini adalah kerugian ekonomi yang luar biasa. Jadi jemaah rahmati Allah, maka secara kesimpulan, di sebalik Palestin, hikmahnya adalah untuk sekarang ni kita berjihad habis-habisan dengan 3 poin yang saya sebutkan tadi. Kita mengenal sejarah dengan permulaan why, kenapa kita perlu membantu saudara kita yang berada di sana. Dan kemudian habis why itu kita fahami, kita doa jangan putus, doakan. Kalau boleh qunut nazilah, sambung saja insya-Allah, teruskan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah dengan cara ekonomi, melemahkan ekonomi mereka. Tahu tak berapa satu harga tank Merkava tu? Oh subhanallah, harga dia luar biasa. Daripada mana mereka nak dapat bantuan kalau bukan daripada ekonomi? Sebab itu mereka kukuhkan dulu ekonomi, barulah mereka buat rancangan apa? NWO, New World Order, New World Currency pula nanti lepas ni. Jadi jemaah rahmati Allah, perhatikan tadi hadis Nabi SAW, habis Baitul Maqdis dijajah, Madinah, dan tidak lama akan keluarlah panji-panji hitam yang akan menyerang musuh-musuh Allah. Jemaah rahmati Allah, maka kalau diikutkan, sekarang bukan lagi masa untuk kita bersyukuri. Sekarang bukan lagi masa untuk kita santai. Sekarang bukan lagi masa untuk kita relax. Sekaranglah masa untuk kita manfaatkan setiap inci umur, harta, ilmu dengan jihad. Tanam, bawa bekal sebanyak-banyaknya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hilangkan perasaan ataupun sifat kepada dunia. Hilangkan sifat manisnya dunia. Dunia ni sifatnya manis. Apabila manisnya habis, kita yang akan sakit. Banyak orang ada teori, tapi berapa banyak yang sanggup untuk praktikal? Jemaah rahmati Allah, sekarang ni kita solat aman, betul? Sekarang kita solat ni kita rasa nyaman, tenang je. Kenapa? Sebab kita ada rumah, kita ada makanan, lapar tinggal buka makan. Kita ada simpanan, kita ada baju yang banyak, kita ada semua sekali. Tapi apabila Allah tarik semua tu, solat kita boleh tak sehusyuk sekarang? Cuba tanyakan. Kalau semua tu Allah ambil, boleh ke solat kita sehusyuk sekarang? Subhanallah. Jemaah rahmati Allah, iman mahal. Iman itu mahal. Nak ditebus dengan dunia tak akan boleh. Bina daripada sekarang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai barisan pejuang agama Allah Jalla Jalaluh. Dan kita lihat antara yang paling sedih di Madinah, di Saudi, baru-baru ni ada hamba Allah yang ditangkap kerana apa? Kerana buat isyarat tangan macam ni depan kubbatus sakhra, depan kubah hijau makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Hanya buat macam ni saja, ditahan dekat sejam. Nah, jadi letak Allah nombor satu dalam diri kita. Kejar akhirat, dunia ikut. Kejar dunia, akhirat kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan iman insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk berjihad pada jalan Allah. Dan ini saat kita tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Ini bukan hanya isyarat biasa. Ini bukan hanya isyarat biasa. Tapi puluhan tahun sebelum ni kita abaikan asyhadu an la ilaha illallah, turun balik. Asyhadu an la ilaha illallah, turun balik. Tapi sekarang isyarat ni kita kena letak dalam diri kita. La ilaha illallah,
jangan hanya letak sebagai stiker belakang kereta. La ilaha illallah jangan hanya letak sebagai wallpaper di handphone kita, tapi kita ukir betul-betul di dalam hati kita. Sekarang masanya untuk practical. This is the time. Teori kita dah ada, bila masa kita nak praktik, inilah masanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan kepada saudara kita, dan Allah beri kesabaran kepada mereka. Mudah-mudahan Allah bantu mereka, insya-Allah. Amin amin ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Segala kekurangan itu daripada diri saya pribadi. Sebelum ditutup, ada sedikit iklan insya-Allah ini kami sampaikan. Ada fil kharij, di belakang kami ada buat jualan macam biasa. Cuma jualan kali ini tak banyak. Kita ada jus detox yang kami buat daripada herba terpilih untuk angin, rawat gangguan insomnia boleh, insya-Allah. Kerana kita ada ashwagandha, anxiety juga boleh ikhtiar. Itu ada jusnya pun jus ikhtiar, insya-Allah. Itu salah satu daripada projek dana pondok kami. Kemudian kita juga diberi peluang untuk jual pau daripada Nur Iman. Pau Nur Iman ini pau milik orang Melayu kita. Umur dah 15 tahun dah. Salah satu pau yang ada sertifikat halal tu pau Nur Iman, insya-Allah. Jadi kami diundang ke kilang beliau, dan beliau bantu kami dengan pau. Jadi insya-Allah kami ada buat pau, jual pau Nur Iman dekat belakang tu. Jadi paunya sangat sedap. Lebih sedap kalau ada yang belanja, insya-Allah. Tu rasa dia lain. Dengan beli sendiri, dengan orang belanja, rasa dia lain sikit lah, insya-Allah. Dekat belakang ada satu pack, paunya besar-besar, besar tapak tangan saya. Satu pack ada 6, isinya harganya RM22, insya-Allah. Tu silakan sebagai sarapan kita, makan makanan kita. Start daripada ini, lebih baik kita makan atau jaga daripada sumber yang tidak baik, insya-Allah. Itu di belakang ada, silakan. Dan ada juga madu sidr Yaman, itu untuk immune booster kita. Okey, madu sidr daripada Yaman itu juga sangat bagus untuk mereka yang ada gangguan sihir. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara madu yang terbaik untuk rawatan sihir itu adalah selain tamar daripada Madinah, ajwa, ini adalah madu daripada Yaman, insya-Allah. Itu ada di belakang sana. Kemudian kami yang kedua, kami buka tajaan. Siapa yang nak taja, ada 5 orang anak asnaf di pondok kami. Tahun ni kami buka tajaan setahun. Kami beri peluang kepada yang lain. Ada 5 orang yang belum ada tajaan. Siapa yang nak taja anak-anak asnaf perempuan di pondok kami, saya akan bagi profilnya nanti, insya-Allah. Saya tak bagi sekarang sebab kita nak jaga data mereka. Siapa betul-betul berhajat untuk bantu anak-anak ini belajar Al-Quran di pondok kami, yang awalnya percuma, kami beri peluang yang nak taja. Sebulan 250 sahaja, kali dengan setahun 12, insya-Allah. Baik, itu untuk tahun depan. 5 orang lagi masih belum ada tajaan. Siapa yang berhajat untuk taja, itu boleh berjumpa dengan saya selepas daripada ini. Kemudian yang ketiga, di belakang tu kita ada tabung kecil untuk wakaf surau. Jadi surau kami tengah renovate. Jadi siapa yang berhajat untuk bantu sama-sama untuk wakaf surau, maka sangat-sangat dialu-alukan. Khasiatnya saya tak perlulah sebutkan, semua dah tahu. Nak tak nak saja, insya-Allah. Wallahu wali taufiq. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.